pertama kali saya dengar istilah love and hate relationship antara UMNO Bersatu dan juga PAS. Sebab selama ni saya ramai orang melihat bahawa hubungan antara ketiga-tiga ni adalah hubungan kepentingan sahaja, hubungan kepentingan melibatkan kuasa dan mereka berbincanglah untuk consolidate antara satu sama lain. Saya melihat bahawa asalnya hubungan antara ketiga-tiga parti ini adalah untuk saling mengukuhkan menguatkan antara satu sama lain, terutama apabila melibatkan hal berkenaan dengan merebut kuasa lah di Putrajaya. Dia bermula dengan Muafakat Nasional, melibatkan UMNO dan juga PAS. Kemudian apabila ada ruang dan peluang untuk menjadi kerajaan selepas langkah Sheraton, maka Bersatu juga waktu itu membuat satu keputusan yang membelakangkan rakan yang telah sama-sama memenangi pilihan raya yang lepas, iaitu Pakatan Harapan, untuk keluar daripada Pakatan Harapan dan bersama-sama dengan UMNO dan juga PAS untuk menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional. Cuma hari ini kalau ditanyakan kepada UMNO adakah mereka sebahagian daripada kerajaan Perikatan Nasional, saya yakin UMNO akan kata tak. Sebab mereka masih lagi kekal dengan naratif mereka bahawa mereka adalah Barisan Nasional. Walaupun ramai orang mempertikaikan bagaimana kamu nak menafikan kamu sebahagian daripada Perikatan Nasional dalam keadaan pimpinan kanan kamu adalah menteri penting dalam kerajaan Perikatan Nasional hari ini. Yang menguruskan urusan vaksin adalah YB Khairi Jamaluddin. Yang menguruskan hal ehwal keselamatan dan selalu muncul di kaca televisyen menjelaskan tentang SOP-SOP yang mengundang kemarahan orang awam adalah Datuk Seri Ismail Sabri. Yang menguruskan hal ehwal kesihatan yang sepatutnya berada di frontliner adalah Dr. Adham Baba. Jadi saya secara logiknya kita tak nampaklah justifikasi untuk UMNO menjarakkan diri, tetapi dia kalau melibatkan hubungan antara mereka, kita boleh kata mereka bersama hari ini adalah untuk bersama-sama menggerakkan kuasa yang ada di Putrajaya, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau aspek itu menjejaskan kepentingan mereka, maka saya fikir mana-mana di kalangan mereka akan menarik dirilah daripada hubungan kerjasama yang ada. Saya rasa definisi nak define UMNO ataupun PAS sebagai gajah tu pun kita kena tengok juga. Adakah betul mereka itu gajah? Sebab saya fikir dalam konteks politik sekarang ni tak ada mana-mana parti politik yang jadi gajah sebenarnya. Sebab semua parti politik gagal ataupun tak berjaya buat apa yang mereka nak, kena lanyak dengan rakyat. So pada saya dalam konteks politik selepas perubahan politik selepas 2018, rakyat hari ini adalah master. Mereka ini adalah the biggest stakeholders yang boleh menentukan sama ada satu-satu parti politik ini gajah ataupun tikus. So pada saya, kalau kita nak melihat kedua parti politik ini bergaduh dan siapa yang akan jadi mangsa, ialah of course lah dalam situasi sekarang ni Bersatu adalah parti yang paling lemah, maka mungkinlah Bersatu akan menjadi mangsa di tengah-tengah itu. Tetapi kedua parti ini juga kalau mereka tidak meyakinkan rakyat yang tengah melihat keadaan mereka berpolitik pun akan berpotensi untuk menjadi mangsa juga, akan menjadi pelanduk juga. So pada saya, dalam konteks politik semasa, semua parti boleh menjadi kuat dengan sokongan dan juga dengan keyakinan daripada rakyat. Syarat buat apa yang sepatutnya dilakukan. Maknanya kalau parti itu dah menjadi kerajaan, maka kena deliver lah apa yang mereka tanggungjawab ataupun portfolio yang mereka lakukan. Tapi kalau mereka tak deliver, rakyat tak puas hati. Soal delivering ni pada saya, dia bergantung kepada rakyat puas hati ataupun tak. Kalau ada kementerian, menteri kan, saya sempat terbaca sebelum saya live dengan saudara Lam ini, kenyataan daripada Menteri KPDN HEP YB Alexander Nantang. Dia kata tak adil kalau nak katakan bahawa kerajaan ini gagal, sebab katanya kerajaan ini dah buat apa yang sepatutnya. Kerajaan ni buat apa? Nak jaga kehidupan rakyat. Buat apa? Minyak masak sampai RM30. Yang menteri dan juga menteri komoditi nak bela sangat katanya harga munasabah. Rakyat rasa harga tu mahal. Kat mana yang kat mana yang katanya jaga rakyat?
So pada saya, hari ini yang sebenarnya gajah ataupun yang sebenarnya menentukan jatuh bangun politik ini adalah rakyat yang ramainya tidak berparti. Dan hari ini saya fikir bukan saya cerita orang lain saja. Saya sendiri sebagai sebahagian daripada pimpinan Pakatan Harapan juga sentiasa alert dengan apa yang menjadi kerisauan dan juga apa yang menjadi perbincangan, aduan dan juga kemarahan rakyat. Dan kalau kita tak respon apa yang dibimbangkan itu, walaupun kita bukan sebahagian daripada kerajaan, tetapi kalau kita gagal untuk memberikan respon balas kepada kerajaan ataupun kita gagal untuk kita push kerajaan supaya buat apa yang sepatutnya mereka lakukan sebagai sebuah kerajaan, jadi ada kemungkinan juga bahawa rakyat akan hilang harap juga kepada mana-mana orang politik. So itu sebenarnya concern kita. Pada saya, dalam situasi sekarang, tak ada mana-mana parti politik yang besar. Rakyat sedang melihat sebab semua parti politik dah rasa jadi kerajaan. Satu saja parti politik yang tak pernah rasa jadi kerajaan iaitu PSM. So kalau hari ini forum saya dengan PSM, saya sakit sikit lah. sebab PSM tak pernah jadi kerajaan, so dia mungkin boleh cerita apa benda yang berlaku dalam kerajaan Pakatan Harapan. Tapi pada saya hari ini, selain daripada PSM, semua parti dah jadi kerajaan dan rakyat dah tengok semua performan parti politik. So kalau parti politik itu gagal untuk semasa mereka memegang kuasa ataupun memegang tanggungjawab dalam kerajaan, maka rakyat akan kata mereka gagal lah. Mereka defend lah macam mana pun kata mereka tidak gagal. Kalau rakyat kata kamu gagal, kamu akan hilang nanti. Dia bergantung kepada definisi apa yang dikatakan sebagai jajaran baru politik itu. Kalau jajaran baru politik itu tidak menyelesaikan masalah rakyat, saya rasa tiada manfaat pun apa-apa jajaran yang dibuat. Pada saya sekarang ni, apapun model coalition ataupun gabungan politik yang nak wujud, hal yang paling asas adalah kita kena tetapkan dulu apa yang kita nak lakukan untuk menyelesaikan masalah semasa rakyat. Sebab kalau jajaran baru politik bagaimana bentuknya pun, tetapi akhirnya rakyat yang tengah susah sekarang ni, khususnya orang muda, tidak mendapat manfaat yang bagaimana yang mereka nak. Mereka masih lagi susah, nak berniaga pun susah, nak keluarkan duit kedua SP pun banyak ragam. Jadi kalau keadaan itu masih lagi tak selesai, saya fikir apapun model jajaran baru itu tidak akan memberi kesan sebenarnya saudara kepada masyarakat. Yang paling penting adalah pada saya, tetapkan dulu apa kita punya term and condition untuk kita membawa perubahan. Kalau term and condition kita untuk buat perubahan itu boleh dilakukan melalui Pakatan Harapan, dan kita bergeraklah dalam keadaan Pakatan Harapan. Tetapi kalau di tengah jalan kita nak laksanakan agenda perubahan itu melalui mandat yang telah kita berikan yang diberikan oleh rakyat sebagai ahli parlimen ataupun melalui jawatan kuasa ada dalam parlimen, maka kalau ada dalam tengah jalan itu ada orang nak join kita, tak kira lah sama ada secara individu ataupun secara parti, maka kita alu-alukan lah. Sebab tu pada saya, jajaran baru politik itu boleh dibincangkan dengan syarat kita tetapkan dulu apa dia punya term and condition, sama ada perkara tersebut benar-benar boleh menyelesaikan masalah rakyat sekarang ini ataupun tidak. Kalau wujud jajaran baru politik pun tetapi keadaan masyarakat, rakyat, orang muda masih lagi susah macam sekarang, masalah masih lagi tak selesai, maka dia tak akan berikan apa-apa kesan. Kerisauan saya adalah orang sibuk berbincang tentang jajaran baru politik dan sebagainya, tapi masalah rakyat selesai, akhirnya orang akan melihat, masyarakat akan melihat, rakyat akan melihat bahawa orang politik ni macam badut, macam clown, duduk dekat atas pentas, sekadar mempersembahkan satu persembahan yang dilihat oleh seluruh khalayak, tetapi mereka balik tak ada apa-apa. Mereka balik tak ada apa-apa. So itu sebenarnya kerisauan saya. Yelah, kita boleh bincang, kita boleh berbahas bentuk model jajaran baru politik, tak ada masalah. Kita alu-alukan segala-segala bentuk perbincangan tentang soal model ataupun bentuk gabungan yang ada. Tetapi yang lebih penting, adakah gabungan ataupun apakah agenda yang mahu kita bawa, dan kalau agenda itu boleh digerakkan melalui Pakatan Harapan, sekarang ini dah kita gerakkan, dan sekarang pun saya fikir kita dah gerakkan melalui jawatan kuasa di bawah Majlis Presiden Pakatan Harapan, semua dah bergerak. Kita ada jawatan kuasa sara hidup, kita ada jawatan kuasa belia, kita ada jawatan kuasa ekonomi, kita ada jawatan kuasa perundangan, ada jawatan kuasa keselamatan, komplit untuk kita menyemak dan imbang perjalanan setiap kementerian dalam kerajaan.